page 62, dia under form of constitution tu dia ada 3 type of companies. Okey. Saya tak faham, bukan semua company memang registered under Companies Act ke? Kenapa dia pisahkan? Yelah sebab memanglah dia kena 3 incorporation tu 3 kan? Limited maksudnya yang page 56 ni ke? Yang 62. Muka surat 62. Sekejap. Okay, 62 dia kata constitution of a company tu. Yang tu. Kena soalan semula tadi? Apa dia soalan tadi? Yang form of constitution tu type of Okey. company dia ada Okey. 3. Lepas tu Okey. pisahkan yang company registered under Companies Act. Maksudnya dia punya form of constitution dia tu terpisah. Okey. Company form of constitution tu. Dokumen yang adopted semua tu company limited by shares, a document adopted as is constitution under section 32. Okay, guarantee under section 38. Okay, dalam Companies Act baca tak? Belum lagi. Kena tengok. Sebab tu saya kata semuanya memang kita kena follow Companies Act. Share ni lain, guarantee lain kan maksudnya kan? Apa makna company limited by shares? Apa differences between company limited by shares dengan company limited by guarantee? Apa dia punya differences? Kalau limited by share tu dia punya Amount yang share yang dia ada kan? Okay, guarantee? Kalau guarantee dia punya amount yang dia punya member dia setuju untuk Undertake kan? Yes. Okay, so that's why dia berbeza. For sure constitution dia juga akan berbeza. Kita akan sama, kita tak fair lah kan, betul tak? So kena buka section 32, okay, dan juga section 38 tengok balik. Okay, constitution ni macam surat beranak of the company, okay? Kalau dulu dia panggil sebagai memorandum of article, tapi bila Companies Act dah tukar 2006 dia panggil sebagai constitution. Okay? Macam dikata contents under constitution, the first one under section 35, boleh tengok apa yang perlu ada dalam company constitution. Okay, the objects of the company, the capacity, right, powers or privilege, okay, matters contemplated by the act to be included in the constitution and any other matters as the company wishes to include in its constitution. Tak silap saya ada bagi contoh dalam e-clip kan. Contoh mana? Example of constitution, ada tak? Cuba tengok balik. Example of constitution, ada kan? Tu adalah contoh constitution. Mana saya ambil yang dah follow Companies Act 2016. Sekejap saya share dalam group. Ni example. Nampak tak? Companies Act 2016, company limited by share. This one adalah contoh untuk company limited by share. Nanti saya cuba cari untuk yang by guarantee. Okay, this one is Bank of Tokyo, Mitsubishi Malaysia Berhad. Okay, company ni memang registered dekat Malaysia. That's why dalam kurungan ada Malaysia Berhad. Bukan kita ambil dekat Tokyo punya. Okay, this is company's number. Okay, number dia. Okay, incorporated on the first day of June 1994. Mana dia first dia incorporation on June 94. Okay, ini adalah contoh untuk company sebenarnya constitution. Okay, dalam ni semua maklumat tentang company ada. Okay, apa nama company, okay, share dia, issue of share, okay, certificate, okay, lien, cost on share, semua termaktub dalam ni. Bermakna apa-apa tindakan yang akan dibuat oleh company, okay, yang diarahkan kepada company secretary kena follow apa yang ada dalam constitution ni. Tak boleh tak follow. Okay, kalau tak follow SSM boleh denda kita. Okay. Conversion into stock, modification, GM, general meeting, okay. Members representative, okay. Semua ada dalam ni. Directors, okay. Post director, okay, dia bagi tahu ada 4. Unless otherwise agreed by a GM, the minimum number of directors of the company shall not be less than 4. Okay, mesti lebih pada 4. Okay, retirement macam mana, okay.
Okey. Okey, so ni adalah contoh untuk company punya constitution. Okey, kalau you ada masih, you boleh cari untuk company lain juga. Okey. Okey. Sekarang company ni dia buat conversion, dia tukar. Okey, daripada kalau dalam page 64 tengok. Conversion from an unlimited company to a limited company. So dia ada ya. Nak tanya yang page 63 tu yang the company Okay. may other amend constitution. Constitution, okey. Yang ni macam mana maksud dia tu? Okey, untuk katalah tadi contoh untuk yang Bank of Tokyo tadi kan. Okey, tu adalah dia punya the apa ni real punya constitution. Katakanlah okey, kalau tadi dia kata not less than 4 directors. Contoh tadi kan. Okey, maknanya director dia mesti tak boleh kurang pada 4. Okey, katakanlah tiba-tiba Bank of Tokyo ni dia nak tukar. Dia nak kata dia nak pastikan bahawa director dia okey nak ada 3. Okey, nak tukar syarat-syarat dalam constitution. Itu maksud dia alter ataupun amend constitution. Okey, untuk dia amend constitution dia kena minta company secretary dia. Bukan dia boleh buat sendiri. Okey. Company secretary akan isi segala form yang berkaitan dan dia akan hantar kepada SSM. Okay, bila dapat surat apa ni daripada SSM untuk bersetuju, barulah kita boleh tukar kita punya constitution. Okay, tanpa persetujuan SSM, okay, company tak boleh tukar dia punya constitution. Okay, contoh macam you all lah kan, nama dalam surat beranak. Okay, nama Ali bin Abu contoh. Tiba-tiba rasa nak tukar. You rasa Ali ni tak glamour ke apa, you nak tukar. Bila nak tukar tu maknanya you kena hantar surat pada permohonan pada pejabat pendaftaran negara. Okay, once dia kata accept, barulah kamu boleh tukar. Tu maksud dia. Okay. Oh, dia macam polisi company lah kata? Ya. Polisi company nak tukar dia punya. Katakanlah kita, branch kita ada 5 contoh kat Malaysia kan. Contoh Bank of Tokyo ada 5 branches. Okay, disebabkan oleh COVID nak tutup 2. Okay, sedangkan dalam constitution kita yang asal kita beritahu 5 kan branches kita kan. Okay, nak tutup 2. So kita kena hantar surat permohonan pada SSM, bagi tahu nak tukar 3 sebab apa semua-semua. So bila SSM bersetuju, barulah kita boleh tukar, boleh tutup yang 2 branches tu. Okay, so tinggal 3, so kita akan ada constitution baru. Itu maksud dia. Okay. Okay, Dr. Masih Dr. Soalan lain? Orang lain? Ada apa-apa nak tanya? Okay, balik pada conversion tadi kan. Okay, daripada unlimited company nak tukar kepada limited company. This one you boleh tengok dalam under exhibit 58. Itu adalah contoh form yang company kena isi. Untuk tukar daripada unlimited company kepada limited company. Okay. Kat atas kena isi to ROC, okay, name of the company. Hereby gives notice that the company has converted to a limited company by a special resolution. Maknanya mesti ada special resolution barulah kita boleh tukar. Tak boleh tukar suka-suka. Okay, so kita kena hantar kepada ROC untuk kita tukar kita punya status. Okay, sama juga daripada public companies pun kita boleh tukar menjadi private companies ataupun private companies kepada public companies. Bermakna bukan semestinya bila kita daftar sebagai private company, you tak boleh tukar, boleh. Okay, tapi you kena isi borang, kena hantar kepada ROC. Okay. Pertukaran mungkin ada sebab-sebab dia kan, you dah belajar dalam accounting. Kenapa kadang-kadang kita tukar pada public pada private? Ada belajar tak dalam FA? Tak ada lagi Doktor. Tak lagi? Ya, tak ada belajar Tak ada lagi ya. Tak ada lagi Okey. Rasa-rasa kenapa? Katalah syarikat tu syarikat public company. Tiba-tiba dia nak tukar kepada private companies. Dia nak banyak dapatkan modal lebih. Modal lebih. Kenapa public tak boleh dapat modal lebih ke? Sebab private dia lebih kepada keluarga dia sendiri je, atau dia bersifat lebih pada individu. Kalau public ni dia sifat umum.
Semua Okay, orang boleh buat. mungkin dia nak kecilkan. Okay, public tu kan ramai kan, so nak kecilkan jadi private companies. Okay, so dia kena follow lah semua apa procedures untuk ditukar tu. Okay, lepas tu kita ada provision applicable to certain types of companies. Okay, yang ni private companies. Okay, a company limited by shares having not more than 50 shareholders may be registered as a private company, change its status into a private company or remain registered as a private company. Okay, ini juga boleh jadi kalau private company nak tukar kepada public, mungkin dia nak ramaikan lagi dia punya shareholders. Sebab kalau untuk private hanya terikat kepada not more than 50 shareholder. Okay, mungkin dia nak ramai, nak dapat lebih capital. Okay, so dia akan tukar daripada private companies kepada public company. Okay, so yang lain tu boleh baca kod dia punya syarat. Private company limited by shares shall not, okay, this one untuk offer shares or debentures. Okay, as a company secretary, okay, sebelum company tu tukar dia punya status daripada private kepada public ataupun public kepada private, okay, as a company secretary you kena tahu, okay, kena tahu dulu, kena advise kita punya directors, okay, apa kesan kalau kita tukar ni, apa kesan kalau kita tukar ni. Sebab katakanlah kalau kita tukar daripada private kepada public, tiba-tiba jadi sesuatu, okay, yang akan dipersalahkan adalah company secretary. Okay, besar tugas company secretary. Okay, so apa-apa tindakan yang director buat perlu mendapat nasihat daripada company secretary. Okay. Okay, dalam page 66 dengan 67 dia bagi tahu offer to public, apa dia punya syarat. Okay. Okay, a company limited by guarantee, apa dia punya syarat. Okay. CLBG adalah company limited by guarantee. Takut you tak tahu apa dia. Okay. CLBG without the word berhad or berhad. Okay, CLBG with the word of berhad. Apa beza antara dua-dua tu? CLBG antara yang berhad ataupun yang tak ada perkataan berhad. Ada tak you jumpa company yang macam tu? Dia company berhad tapi dia tak letak kat belakang nama dia. Kebanyakan syarikat kat Malaysia dia ada kat ya? Yayasan. Yayasan. Okey, sebab yayasan dia bukannya profit punya company kan? Okey, kebanyakannya by guarantee. Okey. Itu beza dia. Ada soalan nak tanya tak? Okey, sebab tu sebelum masuk kelas company secretary ni kena baca dulu. Okey, barulah you boleh nampak dia punya flow macam mana. Okey. Okey, ada soalan tanya tak? Kadang-kadang bila you tanya soalan baru saya boleh terang macam mana kan? Okey. Kau doktor, sebab ni pun lebih kurang yang apa ni chapter 1. Ya, introduction kita kan, mula-mula kan. Okay, information semua-semua tu. Okay. Exhibit 5.1 sampai exhibit 5.8 tu, 5.11 tu adalah contoh borang-borang yang kita kena isi, company kena isi. Okay, sebelum di pohon, okay, pertambahan share ataupun pertukaran daripada public kepada private company, okay. Application and reservation for available of names, ni, okay, bila kita pilih nama company kita kan, kita kena hantar pada ROC, okay. Bila ada amendment to constitution dalam exhibit 5.7, okay, kita kena hantar juga surat kepada ROC. Okay, bermakna kalau kita tak dapat apa-apa persetujuan, okay, apa ni daripada ROC, kita tak boleh tukar. Okay, kalau kita tukar kita akan didenda. Okay, denda dia bagi tahu kat situ kan, macam soalan, ada kena soalan ditanya tahu berapa denda yang kena bayar, you kena advise. So you kena ingatlah tu berapa denda kalau tak maklum kepada ROC. Okay. So chapter 5, kalau tak ada saya nak terus chapter 6. Chapter 6 paling senang, tak payah cerita pun tak apa. You dah belajar semua ni, accounts and audit kan? Betul tak? Chapter 6 is about accounts and audit.
Okay, after completing chapter 6, you should be able to understand the statutory requirement for financial statement. Dah belajar pun dalam audit 1 hari tu kan? Okay. Describe the procedures for the appointment, resignation and removal of auditors. Dah belajar juga masuk audit 1. Okay, explain the powers and duties of auditor. Tak ingat, tak percaya semula nota masuk audit 1. Okay. Chapter 6 is about account and audit. Okay, ini ada dalam section 244 kurungan 2 dalam Companies Act. Okay. Directors of a company to ensure that the financial statement of the company, okay, and if the company is a holding company for which consolidated financial statement are required, okay, dia kena simpan semua maklumat tentang accounts yang ada. Okay. Accounts to be kept under section 245. Okay, apa di antara account yang kena simpan? Company kena simpan. Di antaranya, account apa yang you order biasa buat tu? Kalau FA duk buat tu account apa? Financial statement. Financial statement. Financial statement satu. Yang Apa di antara dalam tu? Dalam FS tu? financial position. BOD. Account. Ha? BOD. BOD. Board of Director, senarai nama shareholder. Okay, semua kena ada dalam tu, okay. Kerana financial statement, kalau you boleh tengok kalau audited report kan, dia detail kan. Audited report yang kita baca tu, okay, yang tu pun perlu ada. Okay, katakanlah syarikat, company tu tak simpan account, dia kena akan denda under 2459, okay, dia kena default penalty. Okay, fine not exceeding 500,000, okay, jangan ingat sikit 500,000 kalau syarikat tak simpan account. Okay, audited report semua-semua tu. Okay, syarikat boleh didenda, okay, tak lebih pada RM500,000. Okay, ataupun kena prison. Okay, not exceeding 3 years ataupun kedua-duanya sekali. Terpulang pada hakim hari tu. Okay. Ataupun kalau the directors of a public company or subsidiary of a public company shall have in place a system of internal control. Katakanlah syarikat tu, the asset of the company are safeguard against loss from unauthorized use or disposition and to give a proper account of the asset. Okay, katakanlah financial statement ataupun account yang ada dalam syarikat tu tak follow standard semua-semua tu. Okay, dia tak all transaction are not properly authorized. Okay, dia juga boleh didenda. Okay, not more than 1 million under section 2462. Okay, tengok dia punya kesilapan. Okay, yang tu you boleh buka section 2459, tengok apa kesalahan under 2459, apa kesalahan under 2462. Okay, sebab kedua-duanya berbeza dia punya amount untuk denda dia. Okay, walaupun dia punya imprison dia 3 tahun, not more than 3 years. Okay, tengok. Okay, accounting period of companies within the same group. Madam. Ya. Yeah. Yang account to be kept tu, kalau company tu dia dah operation selama lebih than 10 years, maksudnya dia still kena simpan account. Ya. Ya. Maksudnya account 10 tahun yang lepas. Ke account maksudnya macam mana? Dia 7 years, 7 tahun. Saya sebut tadi kan masa chapter 5, 7 tahun. Kena simpan maklumat selama 7 tahun tu. Okay, katakanlah sekarang 2021 kan. Okay, account 2014, kita last kali yang kita akan simpan. 2013 kita boleh buang dah. Okay, maklumat 7 tahun ke belakang kita kena simpan. Sama juga dalam untuk lembaga hasil untuk e-filing your parents kan. Kita kena simpan 7 tahun. Dalam audit pun sama, kita belajar kan 7 tahun kan. Okay, financial audit report 7 years kita kena simpan. Maknanya 2013 punya account tu kita dah boleh nak dispose, tak ada masalah. Tapi 7 tahun ke belakang kita kena simpan. Bila masa di SSM boleh minta nak tengok balik macam mana.
Madam, Okey. dia simpan tu sama ada dalam bentuk hard copy atau soft copy dalam report tu ke? Ataupun dia memang kena simpan dalam satu file? Terpulang pada company tu. Tapi kalau sekarang ni kalau macam company, biasa dia akan bagi semua macam soft copy kan. Ah, Okay, so simpan secara soft copy pun tak ada masalah. Tapi kalau audited report tu sekarang ni kan kita printed kan, printed kita boleh simpan lah. okay. Okay. Tapi katakanlah kalau kita kata audited report ni adalah report financial statement kita yang dah auditor tengok. Okey, maknanya kalau untuk katakanlah contohnya apa akan jadi pada company tu, katakanlah bila go through balik tengok katalah audited report 3 tahun lepas tu silap. Apa tindakan yang kita boleh buat? Katakanlah ni tahun 2021, audited report tahun 2017. Tiba-tiba baru perasan ada kesilapan. Siapa yang bertanggungjawab? Kalau tak silap, kita boleh issue Mana boleh, 3 tahun dah lebih dah belajar audit kan. Audit pun tak berapa bulan. Dia daripada tempoh last kita tu 6 bulan siapa yang bertanggungjawab? Kita boleh dakwa dia punya auditor lah kan. Betul tak? Sebab auditor report. Auditor yang sekali sign. Betul tak? Kita tak ada nak blame company ataupun nak blame company secretary. Auditor yang akan bertanggungjawab. Okay. Ni adalah macam mana you nak kaitkan antara tugas auditor dengan tugas company secretary. Okay. Oh, Doktor, dia tak boleh claim untuk tahun tu pula, Doktor? Maksudnya? Tak boleh, mana boleh. Pernahkah kita belajar audit? Kita boleh baiki balik auditor report 3-4 tahun lepas? Boleh. Tak boleh kan? Maknanya auditor kita akan auditor tu yang akan bertanggungjawab kenapa dia sign audit report sedangkan ada fraud lagi dalam tu. Kita belajar kan? Okay, error dengan fraud. Error tak sengaja, fraud tak sengaja kan. Mungkin masa tu ada kesilapan. Auditor tu sign, so kita find out selepas 3 tahun. So auditor tu kena bertanggungjawab lah sebab dia yang sign report tu. Okay, pegat sebagai tugas sebagai auditor ni. Ataupun pegang sebagai company secretary. Betul, Doktor. Baik jadi accountant tak? Kan? Baik jadi company logik kan? Itu logik kan? Baik jadi accountant lah. Accountant tak apa, kita buat je. Ada sales kita catat. Tak ada sales kita duduk diam. Kan? Kita hanya buat benda yang present kan? Nampak tak dia punya tu? Dia punya beza antara auditor, accountant dengan company secretary. Ya, tapi gaji auditor mahal lagi pada accountant. Gaji company secretary pun mahal lagi pada auditor. Setakat ni jumpa student yang kerja, memang setakat ni yang paling tinggi gaji adalah company secretary. So, fikirlah nak jadi accountant ke, jadi auditor ke, jadi company secretary. sebab responsibility yang dia pegang tu dia besar. Apa dia? Sebab responsibility yang dia pegang tu. Ya, betul. Yes. Sebab kita tertakluk pada akta. Okay. Okay. Soalan lain nak tanya? Okay, ada section 247 diceritakan untuk accounting period of companies within the same group. Okay, apa maksud dia tu? Accounting periods of companies within the same group. Apa makna same group tu? Consolidated punya subsidiary. Yang ada subsidiary semua tu lah kan. Saya lama dah tak belajar tu. Tanya Dr. Wan lah tu. Kan, you belajar kan? Advanced FA tu kan? Okay. Same group. Macam contoh macam Giant lah kan. HQ dia kat KL, dia ada branches kan. Okay, tengok tak new form Giant kat Terengganu ni. Nampak tak? Dah tukar kan dia punya label kan? Tahu kan sekarang ni Giant dah bertukar owner. Tahu tu. Ya kan? Tengok pergi Giant baru ni pun nampak dia punya dah pakai seragam lain, dah baju lain. Warna hijau dia warna lain, tak ada kuning lah. Okay? Siapa owner Giant sekarang? Tahu? Tak tahu. Yang tahu je punya eksekutif tu je lah.
Dengan cerita orang Melayu yang ambil kan. Oh. Dah dengan cerita lah, tak pasti kan saya sebab tak silap saya Giant sebelum ni orang putih kan lah. Tahu? Giant sebelum ni, dia punya tu. Daripada sekarang ni, Chinese dengan cerita macam yang owner baru ni Melayu, tak tahulah. Tengok balik lah macam mana. Okay. Okay, then next page, director shall prepare financial statement. Betul lah kan? Director bagi company lah. Company kena prepare all the financial statements. Okay, daripada start, you buat accounting record, belajar kan accounting debit credit semua-semua tu. Okay, sampai ke financial statement perlu disediakan oleh directors. Okay. Nak terang, nak baca ke? You baca on your own lah. Okay, this one general requirement for financial statements. Okay, sama je apa yang belajar dalam audit dalam FA. Dalam financial accounting. Okay, financial statement to be approved by the board. Okay, sama juga kita belajar audit kan. Lepas siap semua-semua tu, okay, kita kena tunjuk pada approved by the board. Okay, lepas approved by the board. Okay, tapi kat sini, okay, tengok turn to page 88. Okay, but the statement shall be signed at dalam financial report, dalam audited financial statement. Ada tak director sign? Ada kan? Yang mula-mula introduction kat depan tu siapa director dia kan? Barulah last kali lah barulah auditor yang akan bagi statement. Okay? Ada. Ada kan? Kalau tak, you tak nampak, you nanti kejap lagi you Google audited financial report, semua nampak. Ada director report, ada content of director report. Okay, semua tu apa yang ada dalam audited financial statement, sama je. Okay. Okay. And then at the same time ROC, okay, at any time, okay, they will require directors of any company to supply a statement of valuation of current value of asset. Okay, maksudnya ROC SSM lah kan, dia boleh minta pada bila masa saja untuk director tu, okay, hantar statement of valuation of current value of asset. Okay, and liabilities. Okay, mungkin bila dia tengok okay, company tu punya financial audited report, tengok aset dia sikit, contoh. Okay, nampak company tu ada branches all over Malaysia. Okay, tapi tengok dalam audited report, nampak sikit je amount dalam aset. So, dia boleh minta. Okay, mungkin ada kesilapan ataupun ada something yang berlaku. Okay, tu maksud dia. Bermakna SSM ni adalah badan yang ada power yang besar. Okay, dia boleh minta sebab apa? Sebab SSM ni, okay, kalau makin banyak company yang dia boleh denda, okay, makin tinggilah dia punya pendapatan, ke tak? Okay, tapi sekarang you rasa SSM macam mana pendapat you? SSM kita ni bagus ke tak bagus? So doktor dari segi buat kerja ke macam mana doktor? Dia punya implementation dia. Dia follow tak all the standard tu? You rasa? Pada pendapat you? Based on current scenario. Nampak macam nak cerita banyak yang tak integriti kita dekat company. Saya tak tahu lah. So kalau macam company tak berintegriti, bermakna SSM tak implement sangat lah kot, betul tak? Kan, sebab bila banyak berlaku kesilapan, berlaku fraud, okay, maksudnya implementation ataupun SSM tak tegas. Okay, tak tegas. Okay, bila SSM tak tegas, bermakna akan banyak berlaku. Bila banyaknya berlaku kesalahan kesilapan, director solap duit, okay, audited report pun tak boleh dipercayai. Contoh kan, itu berlaku sekarang ni, betul tak? Case 1MDB, kan? Kita minta audit company lain untuk audit semula 1MDB kan? Tapi malangnya auditor company yang baru tu pun ada unethical, because one of the auditor tu adalah anak kepada orang yang disyaki tu kan. Tak sebut nama. Baca tak? Salah seorang anak Datuk Seri Najib adalah auditor. Okay, dalam audited company tu, dalam audit company tu. So
Nampak tak? Dia tidak follow dia punya procedures. Okay, kalau untuk you all lebih faham, you all boleh gali balik kes 1MDB, dalam tu you boleh tengok, you boleh kaitkan apa yang kita belajar dalam company secretary. Okay? Betul. Ni tengok balik. Tengok balik Bani, baca balik. Seronok sebenarnya baca. Okey, betul. Okay? Okay? Time allowed for sending out copies of financial statement and reports. Okay, under section 258. Okay, within 6 months for private company. Okay, for public company at least 21 days before the date of AGM. 21 hari sebelum AGM, sebelum annual general meeting. Okay? You all ada kelab accounting kan? Ada. Ada. So AGM you all macam mana? Follow tak semua-semua ni? Kata follow boleh denda ni. Okay, 21 hari sebelum AGM. Dihantar tak? Apa-apa maklumat? Ada doktor. Ada. Hantar. Okay, so follow. Kalau you all follow benda ni semua, you boleh belajar lah secara tak langsung. Okay? And then, duty to launch financial statement and report with the Registrar ROC. Kena hantar ROC under section 259. Okay, 30 days. Okay, from the financial statement and report are circulated to its member under section 258. Okay, in the case of public company within 30 days from its AGM. Okay, ingat time allowed. Okay, sending out copies of financial statement. Okay, untuk public company 21 hari, tapi untuk pada ROC 30 hari. Okay, dan kalau kita terlebih pada tempoh tu, kita juga akan denda not exceed 50,000. Okay, yang ni kita boleh interview SSM kot, tengok orang banyak tak company yang kena denda. Okay, banyak kot tanpa pengetahuan kita. Okay. Okay, duty to launch a certificate relating to exam private company. Okay, this one. Okay, within 30 days from the circulation of the financial statement and reports. Okay, yang ni pun sama. Okay, tak follow, kita kena under section 260. Okay, fine not exceeding 20,000. Okay, auditor statement under section 261. Okay. Okay, ni pun kena denda. Okay, fine not exceeding 20,000. Okay, kita denda bukan kepada auditor, kita denda kepada company tu. Jangan silap. Jangan pula pergi hantar denda pada auditor, silap. Okay, kepada company tu, dia kena bayar. Okay, kalau dia tak hantar, auditors punya report dalam masa yang ditetapkan. Okay, auditors. Okay, page 92 is about auditors. Okay, company auditors are to be approved by minister charged with responsibility for finance. Ni boleh tengok balik nota. Okay, company auditor under section 264. Okay, untuk siapa yang kita boleh lantik sebagai auditor. Okay, registration of firms of auditor. Ni pun kita belajar dalam audit 1. Okay, nama firm, okay, address, powers and duties of auditors ada under section 266. Okay, boleh baca lah on your own. Okay, ni adalah maklumat tentang auditors. Okay. And then provision relating to auditor of private company, appointment of auditors of private company. Okay, sebelum ni masuk audit 1, saya lupa nak ceritakan yang bahawa dalam Companies Act ada semua-semua ni kan. Tak apalah, you all dah lulus semua, alhamdulillah. Okay, actually dalam Companies Act kita pun ada dinyatakan appointment auditor macam mana, untuk private company macam mana, untuk public company macam mana. Okay, untuk private company under section 267. Okay. And then apa dia punya power, okay, apa tugas-tugas sebagai seorang auditor, okay. And then page 98, provision relating to auditor of public company. Okay, apa beza auditor under private company dengan public company? Apa beza? Bezanya kat mana? Siapa tahu apa differences antara auditor of public company dengan auditor of private company?
Pak AGM betul tak tu? Ya, betul. AGM. Okey. Kalau private company tak ada AGM kan? Okey, kalau kita lantik seorang auditor tu tak ada masalah, dia boleh teruskan menjadi auditor of the company sampai company tu tak nak dah dia. Okey. Tapi untuk private public company, setiap kali AGM dia letak jawatan, kita lantik semula. Tahun depan AGM dia letak jawatan, lepas AGM kita lantik semula. Tu proses dia. Tu antara beza antara private company dengan public company punya auditor. Kejap-kejap saya angkat kau sekejap Okey, sorry. Okey, so nampak tak, faham tak dia punya beza antara auditor public company dengan private company? Kira saya faham doktor. Okey, so Private ada kena letak jawatan, yang private kena letak jawatan banyak kan dia doktor kan? Maksud yang tu bukan private public. public banyak. Okey doktor. Okey, yang private tak ada masalah. Private biasanya kalau pengalaman masa kita jadi masa jadi auditor dulu, okey, dia kan teruskan je. Katakanlah kita tahun lepas punya audited report kita keluarkan tahun ni kan. Okay, so tahun depan kita buat je. Tak perlu kita letak jawatan lantik private company lantik semula, tak perlu. Tapi untuk public company macam tu. Sebelum AGM dia letak jawatan, okay, masa AGM tu bila last kali dia akan beritahu, okay, kita akan lantik semula company ni menjadi kita punya auditor. Dia akan letak lantik semula lepas AGM. Okay. So ada apa-apa nak tanya untuk chapter ni, untuk auditor ni, untuk audit ni? Doktor, Ya. disebabkan itulah yang dia rancang langkah pencegahan untuk berlakunya integriti punya masalah macam mana doktor? Sebab apa dia macam berubah Memang syarat dia macam tu untuk public company. Memang syarat prosedur dia. Okey, bukan sebab kita nak elakkan adanya berlaku fraud, tak. Okey. Kalau macam auditor untuk private company pun kalau dia nak buat fraud, dia nak bersekongkol dengan company pun tak ada masalah. Okey, cuma mungkin bila sesiapa find out kita boleh report kan. Tapi untuk yang public company memang macam tu. Okay, sebelum AGM dia letak jawatan, by the AGM kita akan lantik balik. Okay, memang macam tu. Dia adalah dia punya prosedur untuk auditor bagi public company. Maksudnya madam, setiap tahun tu dia kena orang yang maksudnya tak boleh orang yang sama ke? Ke tak apa je orang sama? Orang yang sama. Orang yang sama. Contoh katakanlah, ya, tapi syarat dia macam tu. Sebelum AGM, auditor kena letak jawatan. Lepas tu masa AGM tu, meeting AGM tu, kelas sekali, kita akan lantik balik. Orang yang sama je, bukan kita lantik orang lain pun. Bukan sebab dia buat fraud ke dia buat salah, tak. Memang macam tu prosedur untuk public company memang macam tu. Prosedur dia. Okey madam. Okay. Madam, tapi sekiranya kalau company tu nak lantik orang lain pun boleh kan? Tak ada masalah, boleh je. Okey, tak ada masalah. Okey. So yang lain-lain tu boleh baca kot. Kalau ada apa-apa nak tanya ke, nanti boleh tanya je dalam grup WhatsApp. Okay, so minggu depan ada quiz kan? Okay, quiz kita minggu depan kita buat hari Ahad boleh? Multiple choice je soalan. Berapa soalan doktor? Berapa soalan lah? Nak kata banyak kan, sebab soalan saya kena buat sendiri.
Kita paling banyak multiple choice 25 lah, 25. Dan ada satu soalan teori sikit boleh Sebab rasa tak banyak sangat nak tanya untuk multiple choice tu. Short essay je satu soalan. Boleh? Boleh, madam. Boleh? Okay, kalau ikut dalam kita punya ni, minggu depan kita akan masuk chapter 8. Betul tak? Chapter 8 adalah tentang register office and register. Yang ni saya nak bagi assignment, boleh tak? Sebab ni pun simple je. Itu pun tentang apa yang kita perlu simpan dekat RO ataupun dekat ROC. Simple je. Okey, saya nak bagi assignment sikit ni minggu depan. Assignment ni saya akan bagi, you all kena hantar hari Rabu depan, boleh? Saya akan cuba bagi akhir minggu ni assignment ni. Ni individu Yang ni untuk individu. Okey. Untuk chapter 8 saya akan bagi assignment. Saya akan bagi insya-Allah hari Sabtu ni saya akan upload dalam e-clip, you all kena hantar pada saya hari Rabu depan. Pada masa kelas minggu depan. So minggu depan kita tak ada kelas Kita akan jumpa untuk quiz hari Ahad and then you kena submit you punya assignment hari Rabu. Boleh? Okay, boleh, madam. Lepas tu minggu lagi sekali kita ada semester break tak? Seminggu kan? Betul. So kita akan jumpa semula insya-Allah 2nd Mei selepas cuti lama. Maksudnya 2nd Mei cuti sih kan? Sebab tak saya kau tengah 1st Mei is on Saturday, Sunday cuti kan? Biasanya. Kalaulah minggu ke-9 ni kita cuti hari Ahad, so kelas kita saya akan buat hari Rabu. So combine lah A dengan B, boleh? Sebab Boleh tak? okey. Sikit kita banyak dah tinggal. Yang last ni akan masuk dalam kita punya final je. Final kita akan masuk dalam jadual Saya buat masuk dalam jadual. Okey, assignment group kena hantar bila? Minggu ke-13, ke-14 lupa dah. Macam mana you punya perkembangan? Oh, yang Ashraf saya tengok okey je, saya tak sempat nak tanda. Yang Ashraf, tapi kalau boleh, kalau boleh jangan bagi soalan tu kepada company secretary tu. You tanya sebab takut setengah-tengah you all ni pergi bagi dulu pada dia. Okay, kalau boleh nak you all interview dia on the spot. Okay? Maksudnya tak payah bagilah, madam. Tak payah bagilah. Kan? Kita buat kita profesional lah sikit. Kita punya klik ke kan, profesional maksudnya you ready dengan you punya soalan, you tanya on the spot. And then ada satu group tu bagi tahu because of me. Jangan sebab saya kata untuk you all fulfill you punya assignment for this subject, you have to interview the company secretary. Okay? And then kalau boleh tak senaraikan ke you ada senaraikan dalam group firm mana yang you akan pergi. Dah ada ke belum? Hantar kat saya. Tak ada ke kan? Lepas ni boleh tak? Lepas ni group A masukkan dalam group A, group B masukkan dalam group B. And then make sure you all hantar assignment dalam group yang sepatutnya you berada. Okay, ramai pula baru ni pergi hantar yang group A pergi hantar kat B, yang B pergi kat A. Ya, tengok betul-betul. Saya rasa saya dah buat satu-satu tu kan, group A dengan group B dah asingkan ke tak? Dah. Dah asingkan. Macam mana you all ni? Lepas ni make sure okay, lepas ni saya akan potong markah pada siapa-siapa yang tersilap hantar group. Madam, Ya. kuis Ahad ni bab berapa sampai bab berapa? Dalam DCI ada kan? Saya pun Tu lupa ambil dah. satu ke yang Follow je. DCI je? Satu je lah. You follow dalam DCI. Cuma test kita, saya janji test kita pada minggu selepas break, right? Yes, betul. Okay, so ready untuk test. Test pun sama jawab dalam e-clip. Dia cuma test banyak soalan essay, short dengan long. Jawab direct e-clip tu, madam? Ya, direct e-clip. Okay. Sorry, bukan direct e-clip. Macam biasa. Tulis tangan, okay, make sure handwriting. Ambil gambar, scan-scanner dulu and then ambil gambar hantar pada saya macam biasa. Okay. Okay. Dan make sure hantar dalam grup yang betul. Siapa hantar grup online, saya potong 5 mark.
Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Masa menjawab berapa jam lah tu? 1 jam setengah ke 1 jam cukup? Untuk kuis kejap je. Kuis dalam 40 minit je, kuis. Kira tu. Lepas tu untuk test tu lama sikit kot. Test tengok sejam setengah kot. Termasuk submit. Okay. Okey, hari ni kelas berapa orang Sekejap saya nak tengok. Attendance. Madam, yang tadi Madam cakap yang bentuk soalan apa because of me. Apa saya tak faham yang tu. Ada satu kumpulan ada hantar pada saya. Okey, dia bagi tahu kepada dia nak hantar surat pada company secretary tu kan untuk interview kan. Dia Okay. kata macam saya suggest untuk dia pergi interview dekat company ni. Jangan. Tapi jangan mention my name dalam surat tu. Okay, Just to fulfill your assignment for this subject. Okay, you have to interview tu. Okay. Jangan bagi tahu dia pula sebab setengah-setengah tu saya kenal, malu. Betul kan? Jangan bagi tahu Okay. And then you all boleh katakanlah bukannya semestinya company secretary berada kat Terengganu saja. Boleh je berada di seluruh Malaysia. Okay. Dia kan cari kat Terengganu je yang tu je. Okay. Boleh cari yang duduk kat Penang nak kat Penang, dekat Kelantan ke Kelantan. Okay. Terpulang untuk you interview online ataupun you nak pergi face to face. Tapi saya nak you all record you punya interview tu untuk hantar pada saya. Doktor, Ya. dekat dalam bahasa Melayu boleh ke interview? Terpulang lah. Cuma report je hantar pada saya bahasa Inggeris. Okay. Interview tu terpulang lah pada you all, tak ada masalah. Kan susah pula kan, betul tak? Okay, untuk interview tak ada masalah. Okay, yang paling penting report make sure in English untuk saya. Ya doktor, sebab saya takutnya berlaku miscommunication ataupun misunderstanding untuk soalan. Tak apa, it's okay, no problem. As long as you understand, saya faham and then dia faham yang nak jawab tu. Okay, yang paling penting report kepada saya mesti in English. Ada soalan lain lagi nak tanya? Sebelum kita dismiss kelas, in case kalau ada apa-apa nak tanya, okay, you all boleh je tanya dalam grup. Tak ada masalah. Okay, tiba-tiba baca chapter 1, tak ingat ada something nak tanya ke, tak ada masalah, je tanya je. Okay. And then hari tu saya ada janji, saya kata saya nak satu slot untuk seorang company itu saya masih dalam perbincangan. Okay, nanti bila saya dapat dia bagi persetujuan, saya akan bagi tahu you all. Mungkin kita ambil dekat-dekat nak habis kelas ke? Sebab kalau ikut kita punya teaching schedule ni, okay. Lepas break kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chapter sahaja. Yang issues tu tak ada masalah. 6 chapter sahaja. Kalau kita boleh habiskan dalam masa 2 minggu atau 3 minggu tu, minggu yang ke-13 tu, yang 30 ke 3 Jun tu saya minta dia untuk bagi talk on company secretary. Ataupun nak minggu yang ke-15 ke untuk issues in company secretary practice pun boleh juga. Tak ada masalah. You all decide sama ada minggu 14 atau 15. Sebab saya rasa kalau minggu 15 tu macam dekat dah you punya final kan. Jadi minggu 15 kita boleh gunakan untuk discussion. Okay, apa-apa isu yang you all tak faham ke apa kan. So saya rasa dalam minggu 13 ataupun minggu 14 untuk kita buat industrial talk untuk company secretary. Okay? Madam, Ya. dia tu kan, saya dah call dah. Kena hantar surat juga ke kepada company? Hantar bagi dapat proper. Okay. Lebih baik kita hantar kan, and then nampaklah sikit kan. And then surat tu kalau boleh, okay, you all compile dan letakkan dalam you punya report. Okay, apa-apa saja yang berkaitan surat atau surat yang you all bagi pada company secretary ataupun surat balasan daripada company secretary, you boleh letak sebagai references kat belakang. Gambar ke terpulang, letak kat belakang. Okay, saya nak tengok sebab semester lepas ke lagi satu, sebab saya dapat find out ada satu kumpulan tu dia ambil je yang senior punya report. Sebab tak ada apa-apa references pun kat belakang, tak ada gambar, tak ada apa. That's why yang sekarang ni saya nak minta you all record. Okay. Bila baca tu sama je, so bila check balik, tengok-tengok sama dengan senior dia sebelum ni.
Kita tak nak jadi macam tu. Ini bila you nak, at least bila you all pergi, you all interview, nanti you boleh nampak sikit apa dia sebenarnya company secretary ni. Okay. Don't worry, okay, sebab setakat ni subjek company secretary ni tak ada yang fail. Okay. Dengan syarat you all buat betul-betul lah. Okay, tak ada lagi, setakat ni tak ada lagi student yang ambil company secretary ni fail, tak ada. Okay. Lain tak boleh kena. Kejap, kejap dulu. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Line, okey tak line? Okey je. Okey lah, hari ni okey tak telan. Okey, alhamdulillah. Okey. So minggu depan quiz kita hari Ahad, ingat So hari Rabu yang akan hantar assignment untuk chapter 8. Okay, chapter 8 is about, apa tu tadi? Tajuk dia? Register office. Register office. Paling senang, chapter yang paling senang yang tu lah. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada kot. Ada. Okay, kalau ada tiba-tiba teringat lepas ni pun you just WhatsApp saya, okay? Okay. Okay, so good luck. Baca betul-betul untuk quiz buat elok-elok dan juga untuk assignment. Okay, madam. Okay, so thank you. Okay, Assalamualaikum. Selamat berpuasa, madam. Terima kasih, same to you. Jangan makan banyak sangat.